Okey, selamat pagi. Selamat pagi kepada murid 5 Baiduri dan 5 Delima. Okey, hari ini masih bab yang sama, iaitu sukatan serakan data terkumpul. Hari ini kita akan bincangkan dua soalan, iaitu soalan keempat dan soalan yang ke-5. Okey, so ni ada satu soalan. Soalan yang pertama kita iaitu, saya baca. Okey, jadual 3 menunjukkan catatan masa dalam saat 5 kali larian bagi dua orang atlet, iaitu Janet dan Dora. Okey, untuk larian pertama Janet adalah 11.2, larian kedua 10.4, larian ketiga 11.7, larian keempat 11.0, larian kelima 9.9. Okey, Dora pula 10.7, 12.1, 11.5 dan 9.8. Okey, so soalan minta, okey, diberi min larian Janet dan Dora adalah sama. Okey, dia kata min larian Janet dan Dora adalah sama. Kemudian dia kata hitung masa dalam saat catatan larian keempat Dora. So sekarang apa yang dia suruh kita cari adalah yang ini. Okey, so yang ni yang dia suruh cari. Okey, so mari kita buat soalan yang pertama dulu. Dia suruh hitung min. So sekarang ni adalah data tak terkumpul. Macam mana saya tahu data tak terkumpul? Kalau data terkumpul, dia ada julat dia ada hingga. Contohnya 1 hingga 4, 5 hingga 10. So sekarang yang ni dia tak ada hingga tu. Dia tak ada julat kelas dia tu. So ni adalah data tak terkumpul. So cara kita nak cari dia punya nilai min, bila dia kata sama, maksudnya kita kena cari Janet punya min dan juga Dora punya min. Okey, so jom kita cari dia punya min. Okey, so min Janet saya letak left hand side. Min Dora saya letak right hand side. So saya anggap yang ni adalah X. Okey. So yang min, ingat rumus min adalah jumlah X bahagi N. Maksudnya tambah semua. Tambah, yang untuk Janet tambah je semua. And then bahagi dengan N. N tu apa? Iaitu bilangan. Ada berapa bilangan larian dia? Ada 5. So N nanti ganti dengan 5. Okey, so sekarang min Janet sama dengan min Dora. Saya tulis macam ni je lah. Ringkas. So ni adalah simbol min untuk Janet. Ni simbol min untuk Dora. Okey, so kita cari yang belah kiri dulu, iaitu yang min Janet. So nanti bila awak tambah semua, nanti awak tekan calculator, awak tulis je kat ujung supaya nanti dalam pengiraan awak tu tak panjang. Takkan awak nak tulis 11.2 tambah 10.4 tambah 11.7 panjang kan? So awak buat je macam ni. Kat ujung sekali bila awak dah tekan calculator, tulis je jumlah X sama dengan, so nanti awak tekan calculator, awak akan dapat 54.2. Untuk Dora pula tambah juga 10.7 tambah 12.1 tambah 11.5 tambah X tambah 9.8. So awak akan dapat 44.1 tambah X. So nanti kita masukkan dalam persamaan ni. So 54.2 bahagi 5 sama dengan 44.1 tambah X bahagi 5. Ni nak buat macam mana ni? So kalau nombor dia bawah ni dah sama, kalau bawah ni nombor dah sama, awak tak payah buat darab silang. So apa yang kita buat, kita samakan yang atas ni sahaja. 54.2 dengan 44.1 tambah X. Okay, so saya buat kat sebelah ni. 54.2 sama dengan 44.1 tambah X. So macam mana nak dapatkan X? Okay, kita pindah je 44.1 ni ke depan. So sekarang ni saya tulislah tolak 44.1. Okay, so awak tekanlah calculator. Awak akan dapat 10.1. So nanti buat sikit dia punya kesimpulan. Larian keempat Dora sama dengan 10.1. 10.1 apa ni? Saat kan? 10.1 saat. Okay, so awak tulis je 10.1 kat sini. Alright, so 10.1 dalam saat. So awak tulislah saat. Okay, dalam saat. So dah dapat jawapan untuk yang A. Dia suruh cari nilai larian keempat. Okay, next soalan yang B. Dia kata hitung sisihan piawai catatan masa bagi larian Janet dan Dora. So ingatlah apa rumus sisihan piawai. Okay, rumus sisihan piawai. Okay, simbol dia adalah sigma.
Okey, bila data tak terkumpul, kan sisi yang piawai kan punca kuasa bagi variance kan. So rumus variance adalah X kuasa 2 bahagi N tolak min kuasa 2. So kita kena cari nilai X kuasa 2 tu terlebih dahulu. So nanti awak tulislah. Okey, awak tulis. Dia nak Janet dengan Dora. So kita kena cari dua-dua lah. Okey, so saya tulis kat sini. Sigma Janet dulu. Okey, so saya tulis sigma Janet dulu. So nanti tambahlah 11.2 dikuasakan 2. Tambah 10.4 dikuasakan 2. Tambah 11.7 dikuasakan 2. Tambah 11 kuasa 2. Tambah 9.9 kuasa 2. So kalau tak nak tulis panjang-panjang macam ni, awak boleh je buat table. So sekarang saya tunjuk kaedah panjang lah. Kalau tak nak pun awak guna kaedah table. So bahagi dengan N. N berapa? 5. Tolak min. Okay, so min kan dia kata sama. Min dia adalah 10.84. So yang ni awak kena cari dululah. Okay, sebab dia tak bagi pun dalam ni. So macam mana nak cari min tu, awak kena cari min dululah. Okay, awak boleh yang ni nak cari min, rumusnya adalah jumlah min sama dengan jumlah X bahagi N. Yang ni tadi. Alright. So jumlah X bagi N sama dengan min Dora adalah nanti awak akan tekan kalkulator semua, awak akan dapat 10.84. Dapat daripada mana? Sekejap, 24.2. Okey, awak ambil daripada yang ni tadi. Mana? Yang ni tadi, yang belah ni. Kalau yang nak ambil yang belah kanan ada X, tak dapat lah. So ambil yang belah kiri ni, 54.2 bagi 5. So awak tekan kalkulator, awak akan dapat 10.84. Okey, 10.84 iaitu 54.2 bahagi 5. So nanti tolaklah 10.84 kuasa 2. So nanti ni puncakan kuasa 2, puncakan kuasa. Awak tekan kalkulator, awak akan dapat jawapan dia 0.628. Sama juga dengan Dora punya. Saya tak tulis dalam rumus, saya terus masukkan nilai dia. 10.7 kuasa 2 tambah 12.1 kuasa 2. Ambil daripada sini tak data kita. 10.7 kuasa 2 tambah 12.1 kuasa 2. Dikuasakan 2 semuanya sebab kita nak cari sisihan piawai. Okey, tambah dengan 11.5 kuasa 2 tambah 10.1 kuasa 2 tambah 9.8 kuasa 2. Sama juga bahagi dengan 5. Tolak dengan min. Min kan sama. Dora dengan siapa nama? Janet tu dia punya min adalah sama. So tekan kalkulator, awak akan dapat 0.857. So lupa cikgu nak beritahu pemakahan dia tadi. Okey, pemakahan dia kat sini K1, yang ni N1. Kaedah kaedah satu markah, jawapan akhir satu markah. Okey, sama juga dengan yang ni. Okey, sama juga dengan yang ni. Kita masukkan, kita cari nilai dia. Okey, yang ni K1, cari nilai dia, jawapan akhir dia N1. Okey, ini ibarat ni kita membentuk persamaan. Yang ni kita kaedah mencari nilai X dan jawapan akhir. Ni adalah yang saya ulang. Okey, yang pertama adalah membentuk persamaan. Yang kedua, kaedah mencari nilai X, iaitu kita kena pindahkan, jadikan X tu tunggal dan jawapan akhir dia 10.1 dapat N1. Okey, so soalan yang terakhir. Siapakah pelari paling konsisten? Terangkan jawapan anda. So, bila soalan terangkan, iaitu memberi justifikasi, kamu kena terangkan. Okey, so saya terangkan. Okey, jawapannya adalah yang C. Okey, Janet adalah pelari. Kena nyatakanlah sebab dia kata siapa. So, kena nyatakanlah. Janet adalah pelari yang sangat konsisten ataupun yang paling konsisten.
Konsisten. Ada nyatakan kenapa? Kerana, sebab dia kata nyatakan sebab kerana sisihan piawai bagi larian Janet lebih kecil daripada Dora. So kat sini pemekahan dia berapa? Yang pertama awak nyatakan Janet dapat M1 dan nyatakan sebab dapat M1, so dapatlah 2 markah. So awak kena ingat dia nak konsisten, dia nak yang mana lebih baik. Dia merujuk kepada sisihan piawai yang kecil. So bila sisihan piawai yang besar dia tak konsisten. Okey, dia tak konsisten. So nak jawapan dia, kalau soalan minta siapa markah yang bagus, siapa yang markah yang konsisten, dia merujuk kepada sisihan piawai yang lebih kecil. So kalau contohnya dia bandingkan markah exam A dengan B. Sisihan piawai A ni contohnya 3.71, B ni 5.87. So A ni lebih konsisten sebab dia punya nilai sisihan piawai tu lebih kecil. Alright, so saya harap awak faham. Okey, seterusnya soalan yang kelima. Okey, soalan terakhir kita untuk tajuk sukatan serakan. Okey, data di bawah menunjukkan skor 10 orang murid dalam satu kuis matematik tambahan. Okey, so awak nampak senarai ni? Dia merujuk kepada data tak terkumpul. Nampak tak dia senaraikan nombor tu? Okey. Hitung mean, variance dan sisihan piawai. So saya harap awak masih ingatlah macam mana kita nak hitung mean. Macam tadi juga, rumus dia adalah sama. Okey. So kamu punya data tadi adalah 80, 100, 74, 90, 85, 87. Cikgu paste lagi sekali. Dia punya data. Ni adalah data tak terkumpul. Bila data tak terkumpul, dia punya rumus. Dia rumus variance ke, rumus mean ke apa, semua tak ada F. Yang ada F tu hanya untuk data terkumpul. Okay, so ni kita punya data. So sekarang kita nak cari mean. Okay, soalan ni kalau tengok 3 markah saja. Dia suruh cari 3 benda dan 3 markah saja. Okay, so untuk makluman kamu ni adalah soalan exam trial SBP. Okay, so trial SBP. Sekolah Berasrama Penuh. Okay, so kita nak cari mean. Okay, so yang pertama kita cari mean. Mean X bar sama dengan jumlah X bahagi N. So jumlah X ni maksudnya awak tambah semua. So 80 tambah 100 tambah 74 tambah 90 tambah 85 tambah 87 tambah 94 tambah 78. Alah tak muat. Tambah 60 tambah 55. Halal lah. Okay. Ada berapa data kita ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. So awak tekan-tekan kalkulator. Awak akan dapat 803 bahagi 10. So jawapan akhir adalah 80.3. So ni basic tau. Awak kena hafal apa rumus mean, apa rumus variance. So apa beza rumus dia dengan data terkumpul. Okay. So seterusnya kita nak cari variance. Okay, rumus variance adalah sigma kuasa 2. Okay, jumlah X kuasa 2 bahagi N tolak min kuasa 2. So, apa maksud jumlah X kuasa 2 ni? Maksudnya 80 kuasa 2 tambah 100 kuasa 2 tambah 74 kuasa 2 tambah 90 kuasa 2 sampailah ke hujung. Awak tambahkan semua. So, saya tak nak buat table kat sini. So, kena buat sendirilah. Jalan kira pun kalau awak tak nak tunjuk yang panjang-panjang ni, tak apa. Awak tekan je calculator. So make sure awak tulis dia punya nilai kat sini. Sebab yang ni satu markah saja. Okay, so kita kena tengok markah juga. Tapi saya prefer kamu buat satu persatu lah. Buat table. So saya tak buat table. So kamu tekan-tekan lah calculator. Nanti awak akan dapat 66315. 66315 ni adalah hasil tambah 80 kuasa 2 tambah 100 kuasa 2 sampai yang terakhir 55 kuasa 2. So N dia 10. Tolak min. Min kita dah cari tadi. Okay, so awak akan dapat jawapannya adalah 183.41. Soalan yang ketiga, dia suruh cari sisihan piawai. So, sisihan piawai adalah set ataupun punca kuasa 2 variance. Okay, so variance dah dapat tadi 183.41. So, awak akan dapatlah jawapan dia
13.54. Okey, 13.54. So dah dapat dah mean, variance dengan sisihan piawai. So soalan ni dia nak cari mean, variance dan sisihan piawai. Nampak panjang, 3 markah aja. So tu adalah bagi saya kerisauan, patut kamu risau untuk kamu punya SPM nanti. Okey, sebab dia soalan banyak kebat tapi makannya sikit. Alright, so kamu kena banyakkan latihan. Okey, so soalan seterusnya. Adakah set data skor di atas? Okay, adakah set data skor di atas menunjukkan serakan yang lebih kecil daripada mean? So, ditanya. Okay. Serakan, ingat serakan ni kan ada 5. Iaitu julat antara kuartil, julat antara kuartil, variance dengan sisihan piawai kan? Okay. Yang lebih kecil daripada mean. Mean ni sukatan memusat. Serakan ni yang tadi. Okay, serakan untuk dalam soalan ni merujuk kepada variance dan sisihan piawai. So, disuruh bandingkan. Variance dengan sisihan piawai ni, adakah lebih kecil daripada mean? Okay, so kita tengok. Mean kamu 80.3. Variance 183.41. Dan ni adalah 13.54. So, jawapan dia adalah yang B. B pula yang kedua. Okay, yang kedua. Okay, ingat kalau serakan terus awak senang nak banding. Serakan ni nak bandingkan sisihan piawai dengan mean. Okay, sisihan piawai banding dengan mean. So, jawapan dia ya. Kena nyatakanlah ya sebab dia tanya adakah. Apa tadi dia kata? Adakah. So, bila adakah adalah jawapan dia ya. So, ya. Ini kerana nilai sisihan piawai lebih kecil daripada buruknya tulisan nilai mean. So kalau dia tanya pasal serakan ni, yang mana lebih konsisten, yang mana lebih apa tadi dikata, yang mana lebih kecil ke lebih besar, so kena nyatakanlah antara sukatan serakan sisihan piawai bandingkan dengan mean. Okey, so soalan yang seterusnya yang B. Okey, ini soalan lain-lain. A dengan B ni soalan lain-lain. Okey, jadual 1 menunjukkan nilai jumlah X dengan jumlah X kuasa 2 bagi satu set data yang terdiri daripada 5 nombor. Okey, so ingatlah jumlah X ni mesti rujuk kepada mean. Jumlah X kuasa 2 ni mesti merujuk kepada variance ataupun sisihan piawai. So, saya ulang. Ni sebenarnya mesti terlibat dengan mean. Yang ni pula mesti terlibat dengan variance dan juga sisihan piawai. So, sekarang dia kata, jika suatu nombor P dikeluarkan daripada set itu, didapati bahawa mean berkurang sebanyak 0.75. So, sekarang kita nak buat apa? Okay, sekarang kita nak buat apa? Ni saya dah tulis dah. Sekejap. Alright. Yang pertama, dia tak bagi mean. Maksudnya kita kena cari mean asal. Mean asal jumlah X bahagi N. So, jumlah X ni kan dia dah bagi dalam soalan. Okay, ni. Okay, jumlah X ni dah bagi 150. So, masukkanlah 150. N tu berapa? Okay, N dikata, kan dia kata tadi terdiri daripada 5 nombor. Ni keyword dia. Terdiri daripada 5 nombor. Dia dah bagi jumlah X dengan jumlah X kuasa 2. So, bagi je lah dengan 5. So, maksudnya mean asal adalah 30. So, sekarang mean baru sama dengan dia kata didapati mean berkurang sebanyak 0.75. So, tolaklah. Awak akan dapat 29.25. So, sekarang disuruh cari nilai P, iaitu nilai unsur yang dibuang. So, sekarang 29.25 ni sama dengan, okay, semua 150 asal dia kan, jumlah X. Okay, ni mean baru mean baru. So, sekarang jumlah X tu dah kurang 1 iaitu nilai P. So, tu yang kita nak cari. Okay, asal 5 bila dah tolak 1 iaitu unsur P tu sama dengan 4. Okay, so darab 11. So, akan dapatlah P sama dengan 33. So, ini mean baru Mean baru. So, P ni
adalah yang dikeluarkan. Okey, yang 4 ni pula asalnya 5. Bila dah keluarkan P, tinggallah 4. So, dapatlah P sama dengan 33. And then, soalan yang terakhir. Okay, soalan terakhir dia kata, hitung sisihan piawai set data baru. Okay, so bila set data baru, so kita kena guna min yang baru jugalah. Okay. Sisihan piawai sama dengan punca kuasa jumlah X kuasa 2 N per min kuasa 2. So, jumlah X kuasa 2, tengok balik soalan, asal dia adalah 4530. Okay. 4530. Tapi ni yang asal. So, kan kita dah keluarkan P. So, kita cari nilai P tadi dah dapat 33. Maksudnya, kita kena buat 33 kuasa 2. Kenapa? Bukan 33 je. Sebab yang ni kuasa 2. Okay, 4530 ni adalah yang asal. And then tolak pula nilai P dikuasakan 2. So, N asal tadi 5. Sekarang dah buang P, tinggal 4. Tolak dengan min. So, min tadi kita dah dapat kan? Yang baru 29.25 dikuasakan 2. So, tekan kalkulator. Awak akan dapat jawapan dia 2.17. So, make sure 2 titik perpuluhan. Okay. So, ni adalah soalan yang kelima tadi. Okay. So, kita tengok dia punya permarkahan. Okay. Kita tengok dia punya permarkahan. Okay. Dapatkan min tadi macam biasa dah. 1 markah. Ni 1 markah. Ni 1 markah. And then, yang kedua, dia nyatakan. So, bila awak katakan ya, dah dapat 1 markah. And then, justifikasi dia 1 markah. Kemudian soalan B. Okay, soalan B. Awak masukkan dalam rumus. Masukkan dalam rumus. Awak ada dapat P1. K1 iaitu kaedah. Jawapan akhir N1. Okay. Seterusnya yang terakhir dia suruh cari sisihan piawai. Sama juga. Masukkan dalam rumus dapat K1. Yang ni dapat N1. So ni adalah soalan aplikasi. Melibatkan unsur tu ataupun data tu dikeluarkan. So, kalau tambah, contohnya kita ada asalnya 5, kita punya data. And then dikata dimasukkan satu data yang baru. Maksudnya, nilai operasi dia akan jadi tambah. So, make sure awak kena alert lah. Kat sini dia kata berkurang. Kalau berkurang, maksudnya operasinya tolak. Kalau bertambah, operasinya tambahlah. Okay, so itu sahaja. So, next week kita akan masuk bab 8 iaitu permodelan matematik bersama dengan murid 5 mutiara. So, next week kita akan gabung 3 kelas untuk bab 8 pemodelan matematik dan juga revision untuk exam akhir tahun kamu. Okay, so itu sahaja. Terima kasih. Kalau ada apa-apa yang tak faham, awak boleh WhatsApp ataupun tanya dalam grup.